Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang kemahiran menulis. Dalam kemahiran menulis ini kita akan belajar tentang tanda baca. Kenapa tanda baca? Okey, untuk kelas hari ini Ustaz nak kamu semua tahu macam mana cara untuk sempurnakan ayat ataupun untuk mencantikkan ayat menggunakan tanda baca yang betul. Tanda baca yang kita akan belajar hari ini ada 6. Yang pertama, noktah. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda tanya. Yang keempat, tanda seru. Yang kelima, huruf besar. Dan yang keenam, tanda pengikat kata. Okey, tanda baca yang pertama adalah noktah. Ataupun tanda noktah juga dipanggil sebagai titik. Tengok dalam kurungan. Dalam kurungan ini adalah tanda noktah ataupun titik. Waktu bila kita perlu menggunakan noktah? Okey, tengok nombor 1. Kita menggunakan noktah pada akhir ayat, kecuali ayat tanya dan ayat seruan. Okey, kita tengok contoh ayat. Saya makan nasi. Ayat ini bukan ayat tanya dan bukan juga ayat seruan. Ini adalah ayat penyata. Jadi untuk ayat ini kita letakkan tanda noktah di hujung ayat, iaitu di sini. Yang kedua, kita gunakan tanda noktah sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Okey, tanda penutup kata, okey Ustaz bagi tahu, ini adalah tanda pengikat kata. 1, 2. Tanda pengikat kata ada 2. Tanda pengikat kata yang pertama kita panggil sebagai tanda pembuka kata. Dan tanda pengikat kata yang kedua kita panggil tanda penutup kata. Dan cakap ajuk. Cakap ajuk ialah ini. Ayat saya sedang membaca buku. Ini adalah cakap ajuk. Itu cakap yang dilafazkan oleh seseorang. Dan kita tengok contoh ayat. Kata Najib, saya sedang membaca buku. Dan kita gunakan tanda noktah sebelum tanda penutup kata. Tanda penutup kata tadi yang mana? Yang ini. Dan kita letakkan tanda noktah sebelum tanda penutup kata. Ini kita letakkan sebelum tanda penutup kata. Jadi ini noktah. Dan lepas noktah kita letakkan tanda penutup kata. Seterusnya tanda koma. Tanda koma, okey, tengok dalam kurungan. Ini adalah tanda koma. Dia macam huruf waw, tapi kecil. Bila kita gunakan tanda koma, kita tengok nombor 1. Kita gunakan tanda koma untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Kata yang berturut-turut maksudnya macam mana? Okey, kita tengok contoh. Ayat, saya makan nasi, ayam goreng, sayur dan buah. Nasi, ayam goreng, sayur. Ini adalah kata yang berturut-turut. Kita tak boleh buat ayat saya makan nasi dan ayam goreng dan sayur dan buah. Tak boleh. Kita tak boleh letak dan kat sini, kat sini, kat sini. Kita cuma menggunakan dan di sini. Jadi untuk mengasingkan perkataan nasi, ayam goreng dan sayur, kita letakkan tanda koma di sini. Selepas nasi dan selepas ayam goreng. Selepas sayur tak perlu isi sebab kita dah ada dan. Jadilah ayat dia, saya makan nasi, ayam goreng, sayur dan buah. Okey, seterusnya kita menggunakan tanda koma selepas kata seru. Ingat lagi sebelum ni kita ada belajar tajuk kata seru. Antara kata serunya adalah perkataan amboi. Kita gunakan tanda koma selepas kata seru. Dan kata seru adalah amboi. Kita letakkan tanda koma selepas perkataan amboi. Seterusnya tanda tanya. Okey, tanda tanya. Ini adalah tanda tanya. Bila kita gunakan tanda tanya? Okey, kita gunakan tanda tanya pada akhir ayat tanya. Tengok contoh, siapakah nama kamu? Ini adalah contoh ayat tanya. Dan di akhir ayat tanya kita letakkan tanda tanya. Yang kedua, kita gunakan tanda tanya
pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Okey, baik. Tanda penutup kata. Tanda penutup kata tadi yang kedua, yang ini. Dan kita letakkan tanda tanya sebelum tanda penutup kata. Jadi kita letakkan di sini tanda soal ataupun tanda tanya dan tanda penutup kata. Dia sama dengan noktah tadi, cuma noktah untuk ayat penyata dan tanda soal untuk ayat tanya. Seterusnya, tanda seru. Okey, dalam kurungan ini adalah tanda seru. Bila kita gunakan tanda seru, semestinya kita gunakan tanda seru pada akhir ayat seruan. Contoh ayat, amboi, cantiknya baju kamu. Kita letakkan tanda seru pada akhir ayat seruan. Seterusnya, huruf besar. Bila kita perlu menggunakan huruf besar di dalam ayat? Nombor satu, huruf pertama bagi perkataan yang terletak di awal ayat. Contoh ayat, saya memakai baju Melayu pada hari Jumaat. Perkataan yang terletak di awal ayat. Perkataan yang terletak di awal ayat adalah perkataan saya. Dan kita gunakan huruf besar pada huruf pertama bagi perkataan yang terletak di awal ayat itu, perkataan saya. Kita gunakan huruf besar pada huruf pertama dalam perkataan saya, iaitu huruf S. Nombor 2, huruf pertama bagi kata nama khas. Ini untuk kata nama khas, kita perlu gunakan huruf besar pada huruf pertama setiap perkataan. Contoh ayat, saya memakai baju Melayu pada hari Jumaat. Dalam ayat ini, kata nama khas adalah baju Melayu dan Jumaat. Jadi kita gunakan huruf besar pada huruf pertama dalam perkataan baju, huruf pertama dalam perkataan Melayu dan huruf pertama dalam perkataan Jumaat. Jadilah B huruf besar, M huruf besar dan J huruf besar. Dan yang terakhir, tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ada dua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang tengah-tengah ni adalah cakap ajuk. Kita gunakan tanda pengikat kata apabila menulis cakap ajuk. Contoh ayat, kata Najib, saya sedang membaca buku. Ini adalah cakap ajuk. Dan ini adalah tanda pengikat kata 1, 2. Dan saya ulang semula. Yang pertama adalah tanda pembuka kata. Yang kedua, tanda penutup kata. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.